masuk hadis baru pilihan. Tajuk dia, tema dia, ciri-ciri orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Jadi hadis-hadis berkaitan dengan hal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Ya, alhamdulillah. Ada nota saya ni, nota orang kata apa? Secara ringkas, tajuk dia ciri-ciri orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Jadi di antara ramai manusia ni ada orang-orang yang Allah inginkan kebaikan kepada dia. Yang mana berdasarkan ilmu Allah, Allah memilih setiap hamba-Nya untuk diberikan kebaikan. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan orang-orang tersebut. Dalam satu hadis daripada Nabi SAW, hadis yang pertama iaitu ciri yang pertama, orang yang diberikan ilmu dan kefahaman terhadap agama. Kita tengok hadis ni, saya tulis dekat papan putih juga. Ya. Mayuridillah. Baik. Ini hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Kita baca hadis ni, yang ni panjang sikit dalam ni. Yang dalam Zoom pun boleh baca sekali lah. Boleh hafal sekali ya hadis ni ya. Man yuridillahu bihi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kemudian Nabi sambung lagi, wa innama ana qasim wallahu yu'ti walan tazala hadhihi al-ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Jadi makna hadis ni bahagian yang kita nak perhatikan dalam lah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, yufaqihu fid din, Allah perdalamkan orang tersebut tentang apa? Kefahaman agama dia. Kemudian terjemahan seterusnya, wa innama ana qasim, dan sesungguhnya tidak lain aku, nah ini ana ni Nabi SAW. Qasimun ni maknanya yang mengagih-agihkan. Jadi Nabi ni cuma orang distributor sahaja, orang yang mengagihkan sahaja. Sedangkan yang berikan, wallahu yu'ti, Allah lah yang memberikan. Itu apa maksud dia? Ilmu tadi, kefahaman.
Allah lah yang memberikan kefahaman, ilmu, iman, semuanya Allah. Nabi hanyalah mengagihkan ilmu tersebut kepada manusia berdasarkan perintah Allah. Ini nak maksud Nabi, wallahu yu'ti. Kemudian Nabi sebut lagi, walan tazala hazihil ummah, dan tidaklah, dan sentiasalah. Lan tazala ni maknanya kita boleh terjemah sentiasalah. Tak payah, kalau kita tanya kata tidak ni, sentiasalah umat ini terus qaimah, tegak berdiri di atas perintah Allah. Tetap istiqamah di atas perintah Allah. Selama mana mereka ada ilmu, itu maksud dia lah. Selama daripada hadis ni. Selama mana mereka ikut Nabi ni yang memberikan ilmu tadi, dan mereka akan sentiasa tegak di atas perintah Allah ni. La yadurruhum man khalafahum. Tidak akan dapat memudaratkan mereka oleh orang yang berselisih dengan mereka. Jadi siapa orang, walaupun ramai orang yang berselisih dengan orang-orang yang dalam agama ni, tidak dapat memudaratkan, iaitu mana-mana orang yang berselisih ni sampaikan mahu bahkan membunuh lah, begitu sekali. Macam Nabi dan para sahabat, ramai yang berselisih dengan mereka sampai berperang. Jadi tidak akan dapat memudaratkan mereka selama mana mereka benar-benar teguh dengan perintah Allah. Sampailah hatta ya'tiya amrullah, sehinggalah Allah yang akan memberikan datangnya ketetapan Allah, iaitu kiamat. Hari kiamat. Ini hadis yang pertama, ciri yang pertama orang yang Allah nakkan kebaikan untuk dia adalah, iaitu Allah berikan ilmu faqih dalam agama ni. Jadi faqih ni dia ada tahap-tahap dia. Ada alim kan. Ada disebut alim. Ada yang sebut faqih lah. Beza sikit antara alim, orang yang berilmu, dengan orang yang faqih. Faqih lebih mendasar daripada ilmu orang alim. Jadi orang yang alim ni dia juga berilmu, mengajarkan orang lain, tapi sekadar bukan mendasar lah, menyampaikan ilmu yang dia pelajari dengan hafalan dia dan disampaikan balik. Namun orang yang faqih ni dia lebih mendasar kepada boleh, orang kata beristimbat, iaitu boleh mendasari, dia boleh mengolah pula daripada ilmu tadi, hukum hakam yang dalam lah, yang mendasar dalam permasalahan realiti ni. Dia tahu bagaimana untuk menyesuaikan sesuatu keadaan tu lah. Itu maksudnya alim dengan faqih ni. Jadi hakikatnya orang yang faqih mesti alim, tapi orang alim belum tentu macam itulah. Faqih mesti alim, tapi orang yang alim, sekadar alim belum tentu lagi dia faqih mendasar ilmu dia. Dalam surah 9 ayat surah 9 ayat 100. Satu 122. Tengok ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Jadi Allah kata wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah, dan tidaklah patut semua orang-orang yang beriman itu yanfiru kafah. Semuanya mereka ni yanfiru kafah ni keluar untuk pergi berperang, maknanya keluar ke lapangan. Kan? Pergi keluar untuk berperang lah untuk agama. Falaula nafara min kulli firqatin, sepatutnya mengapakah tidak ada sebahagian daripada golongan tersebut daripada mereka taifah, satu golongan yang liyatafaqahu fid din, yang kekal di tempat dia untuk apa? Faqihkan, mendalami agama. Waliyunziru, apa tujuannya apa? Supaya mereka dapat memberi peringatan kepada kaum mereka yang mana yang pergi perang. Yang keluar tadi. Jadi orang yang kerja yang keluar. Kenapa? Di sini maknanya kepentingan ilmu ni, tujuan dia untuk mengimbangi balik lah. Untuk memperkuatkan apa? Ahli-ahli jihad itulah orang yang keluar tadi. Apabila idza raja'u ilaihim, ketika mereka kembali balik pulang kepada negeri mereka, la'allahum yahzarun, supaya mereka dapat peringatan. Yahzarun ni maknanya apa? Supaya mereka ni menjaga diri, dapat benteng diri daripada bila mereka pergi jihad ni ada ujian kan, macam-macam. Matlamat jadi lari dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi tujuannya orang yang berilmu ni untuk mengembalikan mereka kepada matlamat yang asal balik. Sebab tu dalam ni maksudnya Allah nak samakan ilmu, fadlu, keutamaan, ilmu sama dengan jihad. Ilmu ni sama taraf dengan orang yang berjihad. Ada orang yang belajar ilmu, tuntut ilmu, sama dengan orang yang pergi perang. Dan mana yang lebih utama, ada ulama pendapat yang ni nombor 1, yang ni nombor 2. Berdasarkan ada hadis Nabi kata ayyul a'malu afdal, ayyul islamul khair. Islam apakah yang paling baik? Nabi kata al-imanu billah. Al-imanu, iman ni ilmu lah, beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua al-jihadu. Al-jihadu fi sabilillah. Sabilillah. Ni yang kedua, al-jihadu. Jadi manusia itu tak akan dapat memenuhi makna jihad yang sebenar. Bahkan kadang-kadang dia sangka jihad, tapi dia tak ada ilmu, akhirnya bukan jihad. Apa dia? Dia berjuang atas semangat jahiliah. Nabi kata siapa yang berperang tanpa ilmu kan, kerana jahil, dengan asabiah, perasaan asabiah saja, kerana puak, kerana nasional semata-mata itu, Nabi kata dia mati nanti dalam mati jahiliah. Dia bimbang. Kenapa? Kerana kurang ilmu, iman, tak faham. Jadi sebab itulah ilmu ni ulama kata nombor 1, penting. Ramai orang rupa-rupanya disangkakan dia berjuang tapi rupanya dalam keadaan jahil, maka sia-sia apa perjuangan dia. Itu yang dibimbangi. Jadi ini disebut fadlul ilmu ala jihad. Sebab tu bahkan ilmu ni juga disebut jihad. Cuba tengok surah 25. Sini ada 25 ayat 52. Ilmu ni jihad juga termasuk. Tengok dalam ayat ni, ayat pendek ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
fala tutil kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Janganlah engkau mentaati orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, iaitu apa, taat kepada orang kafir ni ikut dia punya kehendak mereka. Jangan ikut kehendak dia. Walaupun mereka ni berkuasa ketika itu, mereka ketika Nabi berdakwah ni, macam-macam yang mereka sogokkan kepada Nabi secara lembut atau secara kasar, ugut-ugut. Ugut pun ada, sogok pun ada juga. Dua cara berbeza kan. Dan Allah kata jangan Nabi ni termakan kerana nakkan mereka ikut Nabi, akhirnya Nabi jadi hilang dia punya prinsip. Jangan hilang prinsip, tu maksud dia. Jadi kita sebagai umat Islam yang ilmu kita ialah ilmu yang benar, maka jangan hilang prinsip dengan apa? Teruskan dengan, kalau kita yakin dengan ilmu kita benar, apa? Wajahidhum, berjihadlah kepada mereka bihi, dengan ilmu. Nampak? Hi ni ilmu lah, Quran. Berjihad dengan mereka dengan hujah daripada Allah, Al-Quran tu, ilmu tu. Ini Allah kata jihad dan kabira, jihad yang besar. Jadi ilmu ni jihad sebenarnya. Ilmu jihad yang besar, yang sentiasa wajib dituntut untuk kita laksanakan sentiasa setiap masa adalah jihad ilmu. Namun jihad perang bila masalah besar diperlukan, kerana ilmu tak boleh nak tersebar, dah terhalang, barulah perlukan jihad dengan ni. Jihad ini diperlukan untuk apa? Untuk bantunya ni, usaha memartabatkan ilmu. Jadi usaha memartabatkan ilmu terhalang, barulah perlu jihad yang lebih besar ni. Jihad apa? Peperangan dan sebagainya. Itulah. Sebab tu ilmu ni memang kata nombor satu. Sebab tu Allah puji tentang ilmu. Para Nabi, Allah suruh minta apa? Allah suruh Nabi-Nabi semua kan, minta harta ke, minta anak ramai ke, minta kesenangan dunia ke, minta apa? Satu-satu yang perintah Allah suruh Nabi minta. Cuba buka surah 34. Tengok para Nabi, Allah perintahkan surah 34 ayat 14 tu. Bukan 114. Betul 114. Bukan. Tak sampai. Ayat. Sekejap ada ayat dia. Salah surah. Surah 20. Surah Toha ayat 114. Surah 20, 114. Keutamaan ilmu. Tengok Allah kata dalam ayat ni. Share tak ni? Sorry, minta maaf, saya tak share ayat-ayat. Jadi tadi ayat-ayat yang saya share dah buka kot masing-masing. Surah 25, 52. Pertama tadi surah apa? 9 ayat 122. Ni ayat tentang Allah menggandingkan ilmu tu sama dengan jihad dalam ayat ni. Allah kata orang yang berjihad pergi jihad, tapi orang yang berilmu juga perlu ada. Bahkan Allah kata tak patut semua pergi perang. Ada juga yang perlu duduk untuk mendalamkan pengetahuan tentang agama. Jadi di sini Allah gandingkan jihad tu sama taraf dengan ilmu juga. Sebab tu ilmu ni adalah jihad yang besar. Dan ditambah dengan ayat tadi surah 25 ayat 52 menggambarkan jihad ilmu, jihad dengan hujah. Ilmu ni adalah hujah kita. Allah kata wajah hidup. Allah guna perkataan jihad kepada ni, kepada ilmu, iaitu Quran. Hujah. Dan Allah sebut jihad ni adalah jihad yang besar. Jadi ilmu adalah juga hari ni jihad kita, jihad dengan ilmu. Masyarakat kita sepatutnya berjihad. Jangan sibuk-sibuk lagi nak perang sana sini tu, cerita-cerita besar.
Tapi ilmu semua tak ada. Quran pun tak faham lagi. Jadi kadang-kadang tu salah tertipu dengan trend-trend saja. Baik. Kemudian dalam surah 20. Tengok para nabi juga. Allah perintah nabi ni dia tak ada minta yang lain melainkan minta ilmu. Dalam ayat ni Allah kata fata'ala Allah al-malikul haq. Maka maha tinggi Allah. Fata'ala Allah, maha tinggi Allah. Jadi Allah ni maha tinggi kedudukannya, juga tempatnya dan sebagainya. Jadi yang mana malikul haq, dia adalah raja ataupun penguasa yang benar, yang hakiki. Sebab apa? Yang lain juga tak ada hakiki. Walaupun kita ni hari ni ada raja yang berkuasa, tetapi tetap akan mati semua, akan hilang kuasa satu masa nanti. Tapi Allah adalah sentiasa berkuasa. Bahkan Allah juga boleh menjatuhkan mana-mana kerajaan yang dia inginkan. Jadi wala taj'al bil Qur'ani min qabli, dan janganlah engkau menjadikan Quran ini daripada sebelumnya ay yuqda ilaika, untuk apa? Ia dicepatkan kepada kau, jadi tergesa-gesa untuk dapatkan ilmu dalam Quran ni. Di sini pengajaran Allah kata wala ta'jal, janganlah engkau tergesa-gesa untuk baca Quran ni, untuk segera dapatkan dia sebelum Allah wahyukan kepada engkau. Ini dalam ayat yang lain juga, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Termasuklah juga dalam ayat ni juga menunjukkan apa dia? Quran ni kita kena khatam selalu ke apa? Apa matlamat baca Quran nak habis cepat ke matlamat dia nak faham? Ramai orang bila dia baca Quran sebab nak habis cepat, nak khatam, sebab tu dia tak boleh faham apa-apa. Dia dah nampak, dia dah letakkan dia punya tu. Sebab tu akhirnya belum habis-habis dia dah buka muka surat belakang dah. Dia tak sabar, dia tak boleh nak fikir dengan apa yang dia baca. Sebab dia dah tergesa-gesa dalam matlamat dia sendiri dah salah. Jadi matlamat baca Quran nak dapat hidayah, nak faham. Dengan tadabbur, dengan baca tartil pelan-pelan. Sebab tu janganlah sibuk kita nak kejar segera. Sedangkan ini juga teguran Allah kepada Nabi SAW. Nabi adalah orang yang faqih, yang cerdik, yang bijaksana lah Nabi ni. Allah pilih orang yang paling bijak kat muka bumi ni. Rasulullah tu pun perlu apa? Jangan tergesa-gesa. Jadi kita lagilah yang tak ada apa-apa kelebihan ni, lagilah patut bersabar dengan Quran ni. Menuntut kefahaman ni lebih utama daripada nak menghabiskan bacaan semata-mata. Jadi wahyuhu, janganlah segera kita ni nak cepat-cepat sampailah ditunaikan, diberikan wahyu kepadanya dengan bayan Allah menjelaskan kefahaman dia sekali. Sebab tu apa yang Nabi perlu buat antaranya juga kita waqul rabbi zidni ilma. Jadi bila kita masukkan ilmu, apa dia? Ad-din, ilmu agama. Macam hadis, ada satu hadis Nabi kata tuntut ilmu ni wajib kan? Apa hadis dia? Talabul ilm. Lagi? Faridatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap muslim. Jadi daripada hadis ni juga lagi bila kita bincang ni lagi jelas apa maksud ilmu. Sekarang dah jelas lagi apa maksud ilmu yang Nabi suruh tuntut, wajib Al-Quran lah. Berdasarkan ayat ni, berdasarkan hadis ni, Allah nak kebaikan kepada seorang, apa dia? Yufaqihu, apa dia? Fit. Ad-din ni maknanya ilmu apa? Buat kek, mechanical, tak, apa dia? Agama, akhirat, tentang akhirat. Nabi nampak lagi. Ini ilmu yang wajib kepada semua, fardu ain, yang wajib mesti semua orang tahu, Quran. Dan Allah kaitkan di sini apa ni? Dengan Quran ni yang tak boleh gopoh ilmu ni. Dengan apa? Ilmu yang minta kita tambahkan. Inilah ilmu yang kita patut minta Allah tambahkan kefahaman kita dengan agama kita, dengan Quran. Dan bahkan Allah buat perbandingan di antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Tingginya orang berilmu ni banyak. Allah buat perbandingan. Jadi di sini kita faham apa dia? Menuntut ilmu itu, ilmu apa dia? Untuk memahami agama ni adalah wajib ke atas semua muslim.
Wajib. Baik. Jadi Nabi tak diminta wa qur rabbi zidni mal. Ada tak? Ya Allah tambahkanlah aku harta, tak ada. Tambah aku anak, tak ada. Ilmu. Sedangkan Nabi ni orang yang dah berilmu belum? Kalau kita Nabi dan kita mana? Kan? Tapi Allah kata minta tambah ilmu. Kita pula tak pernah pula, jarang minta tambah ilmu. Kita minta harta banyak. Lagi bahaya pula, lagi teruk pula, terbalik. Jangan kita lagi perlukan ilmu berbanding dengan Nabi ni kan. Demikian Allah ajar kita. Dan bahkan orang berilmu ni tinggi. Allah sebut dalam surah Az-Zumar. Allah muliakan dia. Allah buat perbandingan dengan orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Dalam surah 39 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tengok terjemahan. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah. Ni. Adapun orang yang dia sentiasa qanit apa? Setia, taat. Berterusan. Qanit. Sebab tu kita sebut kalau bangun pagi tu doa apa tu? Baca kunut. Kunut ni berdiri lama maksud dia. Setia. Dah lah tu kita kata dia nak setia lagi, saya tetap nak buat lagi. Jadi ana alal siang dan malam dalam keadaan sujud dan berdiri, maksudnya solat lah. Kenapa? Yahzarul akhirah, kerana yahzarul akhirah. Nak berwaspada dengan hari akhirat. Inilah tujuan. Kenapa dia boleh yahzarul akhirah? Apa kaitan dengan apa yang kita bincang tadi? Ada tak ayat yang berkait dengan ni? Perkataan yahzar ni. Perasan tak? Siapa perasan? Apa ayat yang ada kaitan yahzarul akhirah yang akan saya sebut tadi dalam ni? Macam mana seorang tu boleh yahzarul akhirah? Cuba tengok balik surah 9. Ayat 122 tu. Nampak tak? Apa punca seorang tu boleh yahzarul akhirah? Sebab adanya orang yang duduk memperdalamkan agama dan disampaikan kefahaman betul-betul kepada orang yang keluar jihad tadi. Nampak? Pentingnya orang ni. Pentingnya orang yang berilmu. Sebab apa? Punca kepada sumber kebaikan manusia semuanya dengan ilmu. Walaupun orang tu nak pergi perang macam mana pun, tapi kalau tak ada ilmu, punca orang tu boleh solat diterima Allah dengan ilmu. Orang berpuasa, kita puasa dengan puasa yang benar dengan ilmu. Zakat dengan zakat yang Allah terima juga dengan ilmu. Jadi ilmu ni tujuannya apa? Supaya yahzaru ni apa? Mereka takut akhirat tu. Mereka berpada dengan akhirat. Tujuan mereka perang semuanya kerana Allah akhirnya. Ikhlas. Balik pada tadi surah 39 ayat 9. Itu maksud dia. Dengan ilmu lah manusia ni apa? Akan boleh yahzarul akhirah. Dan apa kehidupan dia? Yarjuna rahmata rabbih. Mereka hanya semata-mata mengharap rahmat Allah sahaja. Mereka beriman kepada hari akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Inilah sebab tu ayat Allah sebut lepas tu apa? Qul hal yastawil ladzina ya'lamun. Maka sekarang ni kamu buat perbezaan. Adakah sama orang yang ada ilmu wal ladzina la ya'lamun dengan orang yang tak ada ilmu? Innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang dapat peringatan hanyalah orang-orang yang bijaksana. Ini begitu Allah nak tinggikan orang yang berilmu. Inilah tanda Allah nak beri kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak kebaikan untuknya, Allah akan perdalamkan dia ilmu tentang akhirat ni. Ilmu tentang agama. Baik. Dan dalam ayat lain lagi surah apa? 59. Surah 60 58 lah sini. Ayat 11. Allah meninggikan orang-orang yang berilmu dengan darjat dia dari kalangan orang-orang yang beriman sendiri. Tadi orang yang jahil, kan? Pertama tadi apa ni? Nabi sendiri perlukan ilmu. Bahkan Allah perintah Nabi untuk doa, berilah aku ilmu. Apatah lagi kita.
Kedua, Allah buat perbandingan, sama tak orang yang jahil dengan orang yang tak ada ilmu? Jauh perbezaan dia. Orang yang berilmu lah yang akan faham akhirat tu. Orang berilmu lah yang akan tahu macam mana nak ikhlas kepada Allah. Yarjuna rahmatullah. Tanpa ilmu dia tak faham apa makna ikhlas. Tanpa ilmu dia tak faham apa itu sebenar-benarnya hari akhirat. Dan yang ketiga apa ni? Ni orang yang jahil perbandingan. Sekarang ni di antara orang beriman sendiri pula. Dah ada ilmu dah tadi dah beriman. Pun ada perbezaan darjat kerana ilmu. Begitu besarnya ilmu. Surah berapa? 60 ayat 50 berapa? 8 ayat 11. 58 ayat 11. Di sini bukan perbandingan tentang orang jahil Ini kira dah ada ilmu juga, pun ada perbezaan juga. Allah kata, yarfa'illahu allazi na'amanu minkum. Allah angkat orang yang beriman daripada kalangan kamu, wallazina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu, darajat, beberapa darjat. Jadi di sini maknanya apa? Orang yang berilmu ni termasuk orang beriman jugalah. Cumanya ada tahap orang-orang yang beriman ni yang membezakan nanti di akhirat darjat-darjat mereka di syurga adalah apa dia? Keilmuan mereka. Keilmuan mereka. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan adalah Maha teliti. Termasuklah di sini kita faham apa maknanya. Ilmu ni maksudnya apa? Juga bukti ilmu seorang tu betul-betul berilmu dengan amalan. Amalan. Satu ilmu ni termasuk amal tu tanda, lagi hebat amal tu tanda orang tu betul-betul berilmu. Dengan ilmu yang dia ada tu dia beramal secocok dengan ilmunya. Sebab tu di sini Allah sebut tentang amalan. Macam mana tinggi darjat ni? Dengan amalan dia lah, berdasarkan ilmu dia tu. Tinggilah darjat dia. Sebab tu ada ilmu al-ilm ilmu ni ada al-haq kan, ada ilmu yang batil lah. Dan lepas tu ada lagi dalam ilmu ni juga ada yang hak ni nafi' ghairu nafi'. Ilmu ada ilmu yang salah, ada ilmu yang betul. Ilmu yang hak ni daripada siapa? Buka surah 67, buka surah 2 ayat 1, 4, 7. Dua 147. Jadi al-haqqu min rabbik, Allah kata kebenaran itu ilmu ni tentang akhirat ni hanyalah datang daripada Allah Tuhan engkau yang mencipta. Rasulullah, engkau ni rujuk pada Nabi SAW. Fala takunanna minal mumtari, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk dari kalangan orang-orang yang mumtari ni, yang ragu-ragu. Bagaimana dalam surah Al-Baqarah, mula-mula lagi bila Allah sebut tentang Quran, lepas kita baca surah Fatihah, Allah kata apa? Pertama syarat dia nak dapat ilmu Allah, tak boleh ragu. Zalikal kitabu la raiba fihi. Itu pertama Allah buka mukadimah. Sebelum manusia nak ambil ilmu yang banyak dalam Quran, syarat dia jangan ada sikit pun ragu. Kenapa? Keraguan akan menghalang manusia untuk dapat Allah berikan ilmu pada dia, Allah tambahkan dia ilmu. Jadi kebenaran itu, ilmu itu daripada Allah sumbernya. Bahkan Nabi juga, sebab tu dalam hadis ni Nabi kata apa? Buka tadi hadis tadi. Nabi kata wa innama ana qasim. Ni. Aku hanyalah Nabi ni tukang agih saja. Nabi adalah tempat Allah letakkan perbendaharaan ilmu pada Nabi. Nabi ada perbendaharaan. Ada dalam satu hadis yang lain yang sama juga. Wa innama ana khazinun. Hadis yang sama ni. Tapi daripada jalur Muawiyah. Ini daripada Ibn Abbas. Daripada jalur Muawiyah. Wa innama ana khazin. Aku ni adalah khazanah. Penyimpan khazanah ilmu. Kan? Yang beri ilmu siapa?
Wallahu yu'ti. Allah yang berikan ilmu, wahyu tu. Tu beza dia. Sebab tu nak ilmu minta kat siapa? Dekat Allah, bukan kat Nabi. Nak syurga minta kat siapa? Minta kat Allah. Bukan dekat Nabi. Jadi ini kena difahami baik pada tadi. Dan seterusnya Nabi sebut lagi. Kita tengok dalam surah Al-Mulk. Al-Mulk ayat 26. Ayat 26. Sama lah macam wa innama ana qasim wallahu yuti. Dia sebut dalam ni juga bermakna yang sama dalam hadis tu. Surah 2 surah 60 apa? 67 ayat 26. 67 ayat 26. Tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innamal ilmu indallah. Ketika orang bertanya, orang Quraisy tanya Nabi ni tentang ilmu ni lah, tentang Nabi kata apa? Nabi jawab, ilmu semua tentang akhirat ni, tentang hakikat kehidupan, tentang hal ghaib ni semuanya daripada Allah. Tentang wahyu ni semuanya daripada Allah. Wa innama ana nadhirun mubin. Aku tidak lain, tugasku hanyalah menyampaikan. Nazirun, penyampai yang jelas. Nabi memberi penjelasan. Jadi ini ilmu itu yang dimasukkan adalah daripada Allah. Sebab itulah para nabi diperintah Allah untuk minta ilmu. Rabbi zidni ilman dalam surah ni tadi. Dan Allah membuat perbandingan di antara orang jahil dengan orang yang berilmu. Kerana apa? Dengan ilmu lah manusia ni boleh yahzarul akhirah dan yarjuna rahmatullah. Ramai orang cuba, dia kata ni cari rahmat Allah, tapi bukan atas dasar ilmu. Ramai orang cuba, dia kata dia bimbang, dia nak cerita tentang akhirat, tapi juga bukan atas dasar ilmu. Maka ketika itu syaitan datang untuk memberi dia satu yang nampak sama tapi rupanya dalam keadaan salah. Banyak begitu kan. Itu banyak amalan-amalan yang berlaku hari ini tanpa ada landasan Quran. Cukup cakap je kan. Semuanya ikut suka-suka, dakwaan-dakwaan semata-mata. Akhirnya ada yang ikut apa? Bukan ikut Rasul, tapi ikut ikut dia punya ustaz dia, ikut tok guru dia, ikut tu saja. Bukanlah maknanya ustaz tak betul. Ikutlah yang suruh ikut Nabi. Kan? Sebab apa? Nabi ni wariskan ilmu. Innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirham. Dalam hadis yang panjang juga Sunan Tirmizi tu, sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Maka tugas ustaz ke, tok guru ke, ulama semuanya sampaikan apa? Ilmu, mengajak kepada Rasulullah. Ajak kepada belajar apa yang Nabi ajar. Baik, kemudian 98 ayat 11. Ilmu ni sepatutnya mendatangkan rasa khasyah kepada Allah. Dalam surah 35 ayat 28. Ayat 28. 35-28 tadi. Oh, kita tengok kat sini tadi Al-Haq ni. Jadi ilmu sepatutnya, bila kita orang belajar ilmu daripada Allah ni, sepatutnya apa natijah dia? Dapat apa? Khasyah. Khash. Maka inilah ilmu yang memberi manfaat kepada orang ni. Cuba tengok ayat ni. Allah kata dalam ayat 28 ni, cuba kita baca yang 4 ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
Jadi sesungguhnya tidak lain hanyalah yang takutkan Allah itu daripada kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Ulama ni dia dah jadi sesuatu istilah yang kadang-kadang kita kena luaskan balik makna dia. Ulama maknanya apa? Alim lah, orang yang berpengetahuan. Jamak dia ulama. Alim jamak dia ulama. Jadi apa bukti dia? Iaitu khasyatillah, dia takut kepada Allah. Jadi khasyah ni dia takut yang secara khusus berbanding dengan khauf. Khauf takut tabi'i. Takut tabi'i. Khasyah takut atas dasar ilmu. Sebab tu di sini berkaitan dia khasyah dengan ilmu. Jadi tak akan ada seorang yang dapat khasyah tanpa ilmu. Jadi ada orang yang belajar juga Quran ni, tapi apa? Tak beri manfaat pada dia. Tak dapat manfaat. Kenapa? Dia bertambah sombong, dan bahkan dia sekadar apa? Dia tak sampaikan. Contohnya, dia belajar sekadar untuk memenuhi dia punya minda dia saja semata-mata menyimpan. Sedangkan sepatutnya tujuan belajarlah untuk menyampaikan. Tujuan kita belajar untuk sampaikan apa yang kita telah pelajari. Sebab itu Allah sebut dalam surah 2, Allah cela orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Surah 2 ayat 159. Sini ketika ini, walaupun dia belajar, tapi apa? Tak dapat faedah kepada dia. Sebab tu saya bagikan dua ni. Ilmu ni dah benar lah, tapi kadang-kadang ada orang dapat manfaat, ada orang yang tak dapat faedah kerana salah dia punya tujuan dia belajar tu. Kita tengok ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaik. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan daripada keterangan-keterangan dan petunjuk. Jadi mereka sembunyikan apa ni? Quran dan sunnah. Ya, kami turunkan ni apa? Quran. Di sana adanya Nabi yang menjelaskan Quran itu dan menjadi petunjuk buat kita. Tanpa sunnah Nabi, kita tak akan dapat petunjuk Quran juga. Tidak, Quran ini mesti diberi petunjuk melalui Rasul sendiri dengan sunnah Nabi sendiri. Dan mim ba'di ma bayyanahu linnas, setelah dijelaskannya kepada manusia dengan datangnya orang yang mengajar dan sebagainya dalam kitab ni. Jadi, lalu ada manusia apa? Dia sembunyikan. Ulaika yal'anuhumullah. Jadi golongan ini Allah laknat mereka. Wa yal'anuhumul la'inun. Bahkan semua makhluk melaknatnya. Jadi di sini tercelanya. Di sini maknanya apa? Dia dah dapat penjelasan dah, dah ada ilmu dah. Namun ilmu itu tak beri faedah untuk dia.
Baik. Sebab itu dalam ayat 160, apa jalan dia? Kita kena baiki diri kita. Bagi orang yang belajar Quran ni semualah. Apa tujuan kita kena betulkan balik. Selama ni kita belajar Quran ni untuk apa? Adakah sekadar nak melepaskan beban kita kan? Rasa bersalah pula tak belajar, kita pun belajar. Ikut-ikutan saja. Ataupun sebenarnya bertujuan untuk apa? Jihad ni. Sebab tu Allah kata apa? Allah samakan ilmu ini dengan jihad. Tujuan belajar untuk supaya ajak manusia yahzarul akhirah tadi. Macam ayat ni. Yahzarul akhirah. Supaya manusia berwaspada dengan akhirat. Bukan kita saja, orang lain. Itulah tujuan dia. Sebab tu, apa caranya Allah bagi jalan selepas itu untuk memperbetulkan keadaan selagi kita masih hidup. Allah kata apa? Kita baca ayat ni. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Wa ana tawwabur rahim. Jadi kecuali orang-orang yang taubat. Jadi taubat ni dia adalah dia punya rukun-rukun dia kan. Taubat ni maknanya dia akui kesalahan dia, dia azam tak nak lakukan ulang kesalahan dia. Dia menyesal. Kemudian dia kena wa aslahu. Islah, baiki diri dia lah. Kejahilan dia daripada jauh daripada petunjuk dia dekatkan kepada petunjuk. Wa bayyanu dan menjelaskan ni petunjuk. Ada apa yang dia belajar tadi. Ni kat sini yang penting ni. 3 kan. Pertama dia dengan Allah ni. Kemudian dia baiki diri dia. Kemudian disebarkan, sampaikan kepada orang lain. Inilah di sana ada rukun taubat sebenarnya juga. Ini betul-betul tanda orang tu bertaubat. Dia akan buat 3 ni. Li faulaika, Allah kata faulaika atubu alaihi. Maka mereka inilah golongannya Allah kata aku terima taubat mereka. Aku terima taubat mereka. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ini nama dia taubat apa ni? Inilah taubat nasuha disebut juga. Nasuha kan? Nasuha daripada perkataan nasihat. Taubat yang murni sekali. Kita dah belajar ada ad-dinun nasihah tu. Itu taubat. Nasuha kita pakai faham mana nasihat apa? Murnikan dan menampal kekurangan. Jadi taubat sungguh-sungguh. Ini cara dia. Dia murnikan diri dia, bersihkan, baiki diri dan tampal pula. Tutup supaya apa? Orang-orang lain juga semuanya selamat. Bayyanu dengan menjelaskan kebenaran tadi kepada orang lain, dakwah dengan berusaha untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain supaya semuanya dapat selamat daripada azab Allah. Inilah Allah kata faulaika atubu alaihim, dan mereka itulah aku terima taubat mereka dan aku adalah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi sebab itulah inilah orang yang Allah nak dapat, nak beri dia apa? Kebaikan. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Allah perdalamkan dia dalam agama dia. Tujuannya untuk apa Allah perdalamkan? Adakah nak supaya dia ni dianggap pandai orang? Tak. Supaya dia dapat apa tadi? Yahzarun nas, dapat memperingatkan kepada orang lain. Maknanya dia ada amanah dah kat sini pula. Kan? Oh, bukan dia bangga, oh aku dah faqih ni. Bukan. Itu bukan orang faqih, itu sebenarnya jahil tu. Orang yang faqih ni apa? Sikap dia, tujuan dia faqih ni. Kenapa? Tujuan dia tafakuh ni sebab apa? Dia kena syukur dengan tu. Balik pada surah ni 1, 2, 2. Tujuan dia untuk apa? Liyunziru qaumahum. Ni orang yang faqih. Kalau orang yang belajar duduk diam je tu, lepas tu dia rasa dia faqih. Tu orang dakwa dia faqih, itu bukan orang faqih. Dia tak amal pun dengan apa yang dia belajar, itu bukan orang faqih. Bahkan penakut pula tak berani pula nak cakap ini benda salah ni, tak berani cakap. Bukan. Faqih tak akan muncul dengan cara demikian. Faqih ni, ini yang Allah sebut dalam ayat ni. Apa dia? Liyunziru qaumahum iza raja'u. Itu mengingatkan kepada kaum dia apabila mereka kembali, iaitu orang-orang yang berjihad tadi, supaya la'allahum yahzarun, supaya mereka pula apa sentiasa yahzarunal akhirah. Ni yahzarun ni jawapan dia kat mana tadi? Surah 39 ayat
9 ni. Amman huwa qanitan ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarjuna rahmata rabbih. Dua perkara penting. Sebab itulah siapa orang beriman ni paling simple, allazina yu'minuna billahi wal yaumil akhir ni. Beriman kepada Allah iaitu dengan ikhlas segala perbuatan dia untuk cari redha Allah semata-mata, dan beramal soleh ni kerana apa? Bimbangkan akhirat. Dia buat amal ni semua nak tukarkan semua nilai untuk akhirat. Yahzarul akhirah. Inilah orang yang berilmu. Sebab tu Allah tanya, adakah sama orang yang ada ilmu ni dengan orang yang tak tahu? Pastilah tak. Tak sama. Inilah maksudnya orang yang Allah nak dia kebaikan. Sebab tu kalau dalam hadis ni, saya sambung hadis yang berkaitan dengan dia. Tengok balik dalam nota saya tu. Siapa yang Allah nak, Allah berikan. Dan sambung hadis tadi, walan tazala hadhil ummah. Sebab itulah ilmu ini, kenapa tujuan dia kena ada orang yang faqih ni dan sentiasa tafaqquh fid din. Tafaqquh fid din ni maknanya satu perintah. Perdalamkan diri kita ni untuk agama adalah satu perintah. Tak boleh kita kata biar jelah awak. Tafaqquh fid din ni umum kepada semua, kena berusaha untuk memperdalamkan hal ehwal dia dalam agama dia, supaya ni kekal urusan kita ini tegak di atas perintah Allah. Sebab tu dengan adanya orang yang dapat kebaikan Allah dengan Allah berdalamkan dia dengan agama, dengan ikut Nabi ni yang diikut apa yang Nabi berikan dia ambil semuanya. Walan tazalu hadhil ummah. Dulu Nabi sebut tidaklah, lan tazalu ni macam ni nak terjemah ni? Sentiasalah. Ingat bila sebut lan, la, tazala ni, kita tak payah terjemah tidak. Nanti susah nak faham. Dia maknanya dia ada makna apa nama dia? Istimrar. Sebenda yang terus berlaku. Jadi sentiasalah urusan umat ini tegak di atas perintah Allah. Sentiasalah urusan umat ni, urusan umat Islam yang mana yang ada ilmu ni tegak di atas perintah Allah. Maknanya apa? Istiqamah. Bila boleh istiqamah? Bila ada ilmu. Bila anggap yang nabinya adalah pemberi dan Allah yang beri ilmu. Itu. Barulah Allah kata urusan umat ni akan sentiasa terus qaimatan ala amrillah. Terus tegak di atas perintah Allah. Tapi hari ni kenapa tak tegak? Sebab ramai yang bukan lagi yufaqihu fid din. Tak ada lagi dah. Ini ada hadis daripada Ibnu Mas'ud disebut. Hadis tu bunyi tentang kaifa antum idza labisatkum fitnah. Bagaimana keadaan kamu apabila kamu ditimpa dengan fitnah? Orang tua membesar dalam keadaan jahil, orang muda bangun pun tengok keadaan jahil lah berluasa. Ramai yang orang yang qura' membaca je tapi tak faham, dan kurangnya fuqaha, orang yang faqih. Itulah antara zaman ni zaman dia. Ramai yang suka baca. Sebab tu kalau kelas-kelas baca ni kan ramai lah. Sampai ketua pun nak lagi. Tapi bila nak faham ni dia payah sikit. Sepatutnya kena tukarkan. Kena cintakan ni. Sebab banyak menekankan Quran ni, kefahaman itu penting. Sebab dia adalah dapat menyelamatkan keadaan umat. La yadurruhum. Tengok, bahkan Allah kata la yadurruhum man khalafahum. Kuat. Begitu kuatnya orang yang ada ilmu ni, tidak dapat mudaratkan mereka ni, orang yang berselisih. Sehebat mana pun. Tengok macam kekuatan Nabi ketika kat mana? Dengan para sahabat walaupun sikit. Kat mana? Kat Mekah. Adakah dapat menggugat dia? Walaupun Nabi kena pulau 3 tahun kan? Sampai makan apa? Ada tak menggugat mereka ni? Mudarat dengan iman dia ada tak? Itu tak ada. Itu maksud dia. Tak dapat memudaratkan sikit pun dia punya iman orang ni. Walaupun ramainya orang yang berselisih. Ni yang penting dengan ilmu. Sampailah kata Nabi kata hatta ya'ti amrullah. Sampailah Allah mendatangkan perintah iaitu kiamat nanti habis, barulah selesai hal ni. Jadi sentiasalah kita akan cuba untuk ditekan. Ni. Tapi Allah kata apa? Tak akan dapat mudaratkan iman sedikit pun. Bagaimana ashabul ukhdud kena bakar, dapat mudarat tak? Tak, sebab ada ilmu. Sebab dia takutkan Allah. Bagaimana ashabul kahfi dapat mudarat tak iman dia? Tak, bahkan dia sanggup duduk dalam gua. Sebab apa? Sebab dia ada mendalamnya ilmu dia. Jadi itulah yang dimasukkan hadis ni. Dan yang kedua, hadis yang berkaitan jugalah. Dan Allah mempergunakan kita untuk bekerja di jalannya dengan beramal dengan ilmu.
yang kita dapat. Daripada Anas bin Malik katanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada Allahu bi'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah inginkan hamba-Nya itu kebaikan, Allah akan istamal. Istamalnya mempergunakannya. Allah akan jadikan dia ni khadam untuk Allah betul-betul. Maknanya dia tak sempat nak buat benda lain. Allah sibukkan dia untuk digunakan pada jalan Allah. Tanda Allah sayangkan dia. Jadi satu benda. Tengok macam Nabi kan. Allah sayang Nabi sejak dari kecil lagi. Apa dia? Nabi gembala kambing. Satu masa Nabi pernah nak tertarik nak dengar majlis. Nak pergi jom heboh. Kan nak pergi jom heboh lah kau. Macam itulah juga. Apa Allah buat kat Nabi? Allah tidurkan dia kan. Beberapa kali Nabi cuba teringin tapi akhirnya Nabi pun hilang keinginan tu. Itu juga kita ni kadang-kadang kan banyak benda yang kita nak buat ni. Nak pergi sukat, nak pergi itu sana. Tapi kadang-kadang tu terhalang, akhirnya kita pun boleh tinggalkan. Alhamdulillah itu satu nikmat sebenarnya. Jangan kita pernah rasa rugi dan terpinggir pula ke. Tak. Jadi mudah-mudahan Allah mempergunakan kita lah untuk terus hikmat. Berkaitan dengan apa? Quran ni mengajak manusia untuk jadi generasi Rabbani lah. Mempergunakannya ni kita boleh tengok dalam surah 39 ayat 3 ayat 79 lah. Itulah yang kita nak dipergunakan Allah jadi orang Rabbani. 3 ayat 79. Allah kata kunu Rabbaniin. 3 ayat 79. Kunu Rabbaniin kan. Rabbaniin. 379. Ya, ayat Allah kata di sini kunu rabbaniyin, apa dia? Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Disebabkan kamu mengajarkan Quran, mengajarkan kitab Allah, mengajak manusia untuk faham kitab Allah. Wa bima kuntum tadrusun, dan kamu tidak pernah berhenti belajar. Minta Allah tambahkan ilmu lagi, kefahaman kita. Terus tekun dengan mempelajari Quran. Dan Nabi sebut dalam sabdanya apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ini juga tafsiran kepada makna ni. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Inilah maksudnya Allah mempergunakan kita untuk jalan ni. Mengajak manusia ni belajar dan mengajar Quran. Ini dia juga dalam firman Allah yang lain. Cuba buka surah 61 ayat 14. Perintah Allah untuk jadi apa? Kunu ansarullah kan. Ansarullah. Jadilah kamu penolong-penolong Allah. 61:14. 61 ayat 14. Macam mana nak tolong Allah? Tentulah dengan ajak manusia dekatkan Quran juga. Tak ada jalan lain untuk ajak manusia ni. Pertama apa dia? Jihad dengan ilmu ni tadi. Penolong Allah adalah dia berhujah dengan hujah dalil wahyu dia. Inilah penolong Allah ni. Penolong Allah ni dia berjihad dengan hujah. Cuba tengok surah 25 ni ayat 52. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihad mereka ni menolong agama Allah dengan hujah daripada Allah sendiri. Inilah jihad yang besar.